4, Sirih Pinang, Sirih dari Pulau Mutiara. Pemanis kata, selamat datang, awal bismillah, pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami daripada Kumpulan 9 pada hari ini akan membentangkan analisis dan nasihat yang terdapat di dalam Gurindam 12 fasal yang ketiga. Kumpulan kami terdiri daripada 5 orang ahli, seorang lelaki dan 4 perempuan, yang mana pada hari ini kami akan mengetengahkan beberapa elemen penting iaitu serba sedikit berkaitan pengenalan tentang Gurindam 12 fasal yang ketiga, tema dan maksud bagi setiap perangkap, persoalan, gaya bahasa, nilai dan pengajaran. Assalamualaikum, nama saya Marliha binti Rosli. Saya akan membentangkan bahagian pengenalan. Baiklah, Gurindam adalah satu bentuk puisi Melayu lama yang terdiri daripada 2 baris serangkap. Baris pertama dipanggil syarat dan baris kedua pula dipanggil jawab. Baiklah, menurut Ismail Hamis 1989, istilah Gurindam berasal daripada bahasa Sanskrit. Walaupun berasal daripada bahasa asing, tetapi dalam perkembangan puisi Melayu, Gurindam yang berkembang dalam tradisi lisan Melayu mempunyai bentuknya yang tersendiri dan kelainan dengan Gurindam dalam bahasa Sanskrit. Manakala menurut Raja Ali Haji pula, beliau telah memperkemaskan definisi Gurindam kepada satu bentuk puisi Melayu yang terdiri daripada 2 baris yang berpanjangan, memberikan idea yang sempurna dalam pasangannya serta mempunyai irama. Seterusnya, menurut Harun Matpia pula, pada tahun 1989, beliau menjelaskan definisi Gurindam berdasarkan bentuknya, iaitu sejenis puisi Melayu yang lama yang tidak tentu bentuknya sama ada terikat ataupun tidak. Seterusnya, saya akan membincangkan bahagian bentuk Gurindam yang telah kami analisis, iaitu Gurindam 12 fasal yang ketiga. Gurindam ini mempunyai 7 rangkap dan mempunyai 2 baris untuk setiap rangkap. Jumlah patah perkataan yang digunakan adalah antara 2 hingga 6 patah perkataan. Sebagai contoh, 3 perkataan yang terdapat pada rangkap 1, baris yang kedua, apabila terpelihara mata. Manakala contoh yang kedua adalah 6 perkataan yang terdapat pada rangkap ke-6, baris yang kedua, yang berbunyi disitulah banyak orang yang hilang semangat. Seterusnya, suku kata Gurindam ini pula mempunyai 8 hingga 15 suku kata yang terdapat pada rangkap ke-4, baris 1, bersungguh-sungguh engkau memelihara tangan. Dan seterusnya ialah pola rima, iaitu pola bagi Gurindam ini ialah A yang terdapat pada rangkap 3, apabila terpelihara lidah, nescaya dapat daripadanya faedah. Dan seterusnya, Gurindam ini berbentuk terikat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Azmil Bindani, bernombor metrik BS 19110950 akan meneruskan pembentangan. Saya akan membentangkan tema Gurindam 12. Gurindam 12 ini bertemakan nasihat memelihara anggota diri. Hal ini dikatakan demikian kerana setiap bahasa yang digunakan untuk menulis setiap rangka menggambarkan pentingnya menjaga anggota badan dan menjaga harga diri. Setiap individu wajib menjaga diri dan maruah dengan memelihara diri daripada melakukan perbuatan yang mencemarkan nama baik dan menjatuhkan kehormatan diri. Memelihara diri dan maruah amatlah penting demi menjaga kemuliaan diri, keluarga, masyarakat dan negara. Hal ini dikatakan demikian kerana penjagaan anggota diri mampu menghindarkan diri daripada melakukan perkara yang keji dan buruk. Saya akan meneruskan pembentangan bagi maksud setiap rangkap Gurindam 12 fasal 3. Pada rangkap pertama, maksud yang ingin disampaikan oleh penulis ialah mata haruslah dipelihara sebaik-baiknya supaya tidak melihat perkara yang dilarang oleh Tuhan. Apabila seseorang itu berjaya menjaga penglihatannya dengan baik,
maka tidak akan timbul pelbagai keinginan yang dapat merosakkannya. Seterusnya, pada rangkap kedua pula, maksud yang ingin disampaikan ialah telinga perlu dijauhkan dari mendengar segala asutan dan kejian. Apabila seseorang berjaya menjaga pendengarannya dengan baik, berita-berita yang tidak elok dapat dihindarkan. Pada rangkap ketiga pula, kita dapat pahami bahawa rangkap ini membawa maksud bahawa seseorang yang menjaga tutur kata akan mendapat banyak manfaatnya. Apabila seseorang itu berjaya mengawal pertuturannya, banyak kebaikan akan diperolehinya. Pada rangkap keempat Gurindam 12 fasa 3 ini membawa maksud tangan perlu dipelihara daripada mengambil barang yang bukan hak kita. Apabila seseorang berjaya mengawal anggota tangannya, perkara yang berat dan ringan dapat diselesaikan. Okey, seterusnya, pada rangkap kelima pula, pada rangkap kelima ini, ingin disampaikan oleh penulis ialah nafsu makan perlu dikawal supaya tidak melakukan perbuatan yang dilarang. Sekiranya seseorang gagal mengawal nafsu makan, maka banyak perkara yang memudaratkan akan timbul. Pada rangkap keenam pula, membawa maksud kehidupan seseorang perlulah dijalani dengan penuh semangat. Perlunya kebijaksanaan mengawal nafsu syahwatnya supaya seseorang itu tidak mudah luntur. Okey, pada rangkap terakhir, penulis ingin menyampaikan mesej yang membawa maksud anggota kaki perlulah dipelihara daripada melangkah ke tempat-tempat yang maksiat. Perlunya mengawal pergerakan kaki agar tidak ke tempat-tempat yang boleh membawa kepada kerosakan seseorang itu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Farah Izlaina binti Ebang, pemegang nombor matrik BA 19110759. Saya teruskan sesi pembentangan dengan mengemukakan persoalan-persoalan yang terdapat di dalam Gurindam 12 fasal yang ketiga. Terdapat 7 persoalan di dalam Gurindam ini yang mana saya akan mengemukakan 4 persoalan daripadanya, iaitu yang pertama adalah tentang kepentingan menjaga mata dalam kehidupan. Sebagaimana kita tahu, mata berfungsi untuk melihat sesuatu perkara, dan apabila kita mampu menjaga mata, pandangan serta penglihatan kita dengan sebaiknya, maka tidak akan wujudlah keinginan yang akan mengganggu-gugat ataupun merosakkannya. Persoalan yang kedua adalah berkaitan tentang penting menjaga telinga. Kita juga mengetahui telinga berfungsi untuk mendengar sesuatu perkara, dan sejak daripada kecil kita dididik dan dilatih untuk mendengar perkara-perkara kebaikan, sebagai contoh mendengar majlis-majlis ilmu ataupun termasuklah mendengar lagu-lagu yang mempunyai makna-makna kebaikan. Oleh itu kita perlu memastikan kita mendengar perkara-perkara yang baik agar kita mampu membentuk kepribadian yang lebih unggul. Persoalan yang seterusnya, yang merupakan persoalan yang ketiga, adalah persoalan tentang kepentingan menjaga lidah kita. Lidah kita tahu, lidah kita adalah lebih tajam daripada sebilah pedang. Dan kita perlu menjaga lidah kita untuk berkomunikasi ataupun mengeluarkan kata-kata yang mampu membawa manfaat kepada bukan sahaja diri kita, bahkan membawa manfaat kepada orang lain. Kerana lidah membawakan peranan yang sangat besar dalam kehidupan seharian. Oleh itu, kita perlu ingat akan peribahasa, terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padanya. Oleh itu, hati-hatilah dengan menggunakan lidah anda agar tidak mengusik perasaan dan menyinggung perasaan orang lain. Dan persoalan yang terakhir adalah persoalan tentang kepentingan menjaga kedua-dua tangan kita. Tangan kita juga mempunyai peranan yang sangat besar, yang mana apabila kita mampu menggunakan tangan kita untuk perkara-perkara kebaikan, sebagai contoh membantu ibu bapa, bersedekah, menulis berkaitan ilmu pengetahuan, dan juga tangan kita lah yang digunakan untuk mencari rezeki yang halal. Oleh itu, gunakanlah tangan kita dengan sebaiknya agar kehidupan kita menjadi lebih bahagia. Hai, nama saya Nur Suhada binti Mazlan, nombor matrik BA 17110909. Bagi persoalan yang kelima pula, ialah menjaga perut daripada hawa nafsu makan. Apabila kita lihat pada rangkap yang kelima, apabila perut terlalu penuh klorofil yang tidak senonoh.
nafsu makan kita perlulah dikawal supaya untuk mengelakkan kita melakukan perkara-perkara yang dilarang. Seterusnya, persoalan yang keenam ialah menjaga anggota badan yang lain. Dapat kita lihat pada rangkap yang keenam, anggota tengah hendaklah ingat, disitulah banyak orang hilang semangat. Maksudnya, kehidupan seseorang perlulah dijalani dengan penuh semangat. Oleh itu kita perlulah menjaga tubuh badan kita sendiri. Dan seterusnya yang ketujuh ialah kepentingan menjaga kaki. Dapat kita lihat pada rangkap yang terakhir, hendaklah pelihara kaki daripada berjalan yang membawa rugi. Maksudnya kita perlulah menjaga anggota kaki kita dan pelihara agar tidak melangkah ke tempat yang tidak baik, sebagai contoh tempat-tempat maksiat dan tempat-tempat yang menjerumuskan kita ke arah yang tidak baik. Seterusnya kita masuk kepada penggunaan gaya bahasa. Sebelum kita merungkai gaya bahasa yang terdapat di dalam Gurindam 12 fasal yang ketiga, saya akan memberikan sedikit penerangan berkaitan makna gaya bahasa. Mengikut kepada pendefinisian yang telah dilakukan oleh Christmas, gaya bahasa merujuk kepada cara ataupun ragam yang digunakan untuk menyampaikan ilmu pengetahuan sama ada secara bertulis ataupun dalam bentuk pengucapan. Dan di dalam Gurindam 12 fasal yang ketiga, terdapat 5 jenis gaya bahasa yang telah digunakan, iaitu yang pertama adalah asonansi. Asonansi merujuk kepada pengulangan bunyi vokal sama ada A, E, I, O ataupun U dalam sebaris. Dan mengikut kepada contoh yang telah diberikan pada rangkap pertama baris yang pertama, apabila terpelihara mata, kita dapat melihat bahawa pengulangan bunyi vokal A telah diulang sebanyak 7 kali. Gaya bahasa yang kedua adalah aliterasi. Aliterasi pula merujuk kepada pengulangan bunyi konsonan dalam sebaris. Dan di dalam Gurindam 12 fasal yang ketiga, pada rangkap keempat baris yang pertama, bersungguh-sungguh engkau memeliharakan tangan, kita dapat melihat bahawa pengulangan bunyi konsonan G telah diulang sebanyak 6 kali. Gaya bahasa yang ketiga adalah kata ganda. Kata ganda terbahagi kepada 4, iaitu kata ganda penuh, kata ganda separa, kata ganda berimbuhan dan kata ganda berentak. Dan di dalam Gurindam 12 fasal yang ketiga, kata ganda penuh telah digunakan pada rangkap pertama, baris yang kedua, iaitu cita-cita. Gaya bahasa yang keempat merupakan anafora. Anafora pula merujuk kepada pengulangan perkataan di awal baris secara berurutan. Dan di dalam Gurindam 12 fasal yang ketiga, pengulangan perkataan apabila telah diulang pada rangkap pertama, kedua dan ketiga secara berurutan di awal baris. Gaya bahasa yang terakhir merupakan gaya bahasa yang kelima adalah kiasan. Kiasan pula merujuk kepada makna yang tersembunyi. Dan di dalam Gurindam 12 fasal yang ketiga, pada rangkap kelima baris pertama dan kedua telah memperlihatkan kiasan, iaitu apabila perut terlalu penuh, keluarlah fi'il yang tidak senonoh. Pada rangkap kelima, baris yang pertama dan kedua telah menerangkan bahawa apabila seseorang makan terlalu kenyang, maka keluarlah perangai ataupun fi'il yang tidak baik. Sebagai contoh, apabila kita makan terlalu kenyang, kita akan mudah mengantuk dan malas untuk melakukan tugasan. Itulah dia kelima-lima gaya bahasa yang terdapat di dalam Gurindam 12 fasal yang ketiga. Bagi nilai pula terdapat 3 nilai. Nilai yang pertama ialah nilai kebijaksanaan, nilai kesederhanaan dan juga nilai kesabaran. Bagi nilai kebijaksanaan, kita mestilah bijaksana dalam bertuturan dan mengeluarkan kata-kata. Ini disebabkan untuk mengelakkan kita mengeluarkan kata-kata yang keji dan tidak berfaedah. Sebab kata-kata tu boleh menyebabkan orang lain terasa hati ataupun perselisihan paham. Seterusnya akan berlaku pertelingkahan. Dapat kita lihat pada rangkap yang ketiga, apabila terpelihara lidah, nescaya dapat daripadanya faedah. Dan nilai yang kedua pula ialah nilai kesederhanaan, ialah kesederhanaan dalam menghadap rezeki. Kita perlulah bersederhana semasa menghadap rezeki.
Dapat kita lihat pada rangkap yang kelima, apabila perut terlalu penuh, keluarlah fiil yang tidak senonoh. Dan seterusnya, nilai kesabaran. Setiap manusia akan diuji dengan kesabaran. Sama ada sabar atau tidak, manusia tetap perlu mempunyai kesabaran yang tinggi. Dan ini dapat kita lihat pada rangkap yang pertama, apabila memelihara mata, sedikitlah cita-cita. Kalau kita pelihara kita punya mata, kemauan kita tuh akan kurang. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Sakila binti Gador. Saya akan membentangkan bahagian pengajaran dan kesimpulan. Pengajaran yang terdapat di dalam Gurindam 12 fasal ketiga ialah kita mestilah menjaga pandangan mata. Hal ini kerana supaya tidak menimbulkan keinginan untuk melakukan perkara-perkara yang negatif. Kesannya kita dapat menjauhi diri daripada melakukan perkara-perkara yang terlarang. Selain itu, pengajaran yang terdapat di dalam Gurindam 12 fasal ketiga ialah kita tidak seharusnya mudah mempercayai kabar angin. Hal ini kerana kita mesti menyelidiki terlebih dahulu sebelum mempercayai berita tersebut. Kesannya dapat mengelakkan daripada tersebarnya fitnah. Seterusnya, pengajaran yang terdapat di dalam Gurindam 12 fasal ketiga ialah kita mestilah menjaga tutur kata. Pertuturan yang terjaga akan mengelakkan kita daripada berkata perkara yang sia-sia. Contohnya, sudah pasti kata-kata yang tidak terjaga akan mengguris hati seseorang. Jadi perkara tersebut akan menimbulkan perselisihan serta pertelingkahan antara dua pihak. Akhir sekali, pengajaran yang terdapat di dalam Gurindam 12 fasal ketiga ialah kita hendaklah menjaga tingkah laku. Tingkah laku serta perbuatan yang terjaga akan mengelakkan kita daripada melakukan perkara-perkara yang mendatangkan kemudaratan terhadap diri sendiri. Kesimpulannya, Gurindam 12 fasal ketiga merupakan satu gurindam yang berunsurkan nasihat kepada seluruh lapisan masyarakat, terutamanya kepada golongan dewasa. Gurindam ini menyampaikan mesej yang sangat berguna, iaitu kepentingan kita memelihara anggota diri dan menjaga perlakuan serta berbudi pekerti. Sesungguhnya intipati yang terdapat di dalam gurindam ini perlulah disematkan dalam diri seseorang agar lahirnya peribadi yang mulia dalam menjaga tingkah laku, tutur kata, pandangan mata dan sebagainya. Sekian dan terima kasih.